Okey, kali ni saya nak menjawab komen. Dia kata apa ni? Macam mana anak Sultan Johor kahwin dengan orang putih? Ni dia. Ini berkaitan dengan isu kita kata kita nak bawa usul supaya warga asing yang berkahwin dengan wanita tempatan, mereka perlu membawa balik isteri mereka dan anak-anak mereka ke negeri asal mereka untuk mereka bermastaltin, ya. Dan perkara ini sepatutnya diambil perhatian oleh kerajaan dan kita akan mendesak kerajaan untuk menggubal ataupun benda ni dah ada sebenarnya dalam undang-undang kita, cuma tidak diimplement, tidak dilaksanakan dan pihak berkuasa pula begitu lemah untuk menjalankan tindakan. Akibatnya perkahwinan kontrak ataupun perkahwinan segera koboi ini telah berlaku di seluruh negara. Mereka gunakan alasan kononnya cinta lah, kononnya kasih sayang lah dan berbagai-bagai lagi. Sedangkan kita tahu warga asing ni yang datang ke sini sebagai buruh ni saudara, dia memang dah plan dah, dia tak nak balik negara dia, dah habis kontrak kat negara ni, patutnya dia balik kan, majikan patut hantar balik. Dia tak nak balik, dia nak duduk negara ini dan ada pula ejen-ejen dia yang menguruskan untuk dia berjalankan perniagaan dalam negara ini. Sama ada dua cara, iaitu yang pertama guna nama orang tempatan dan yang kedua berkahwin dengan orang tempatan. Jadi setengah-setengahnya dia guna nama orang tempatan yang Alibaba lesen ni kan, dan dia takut yang itu tak kuat ataupun akan ditangkap oleh kerajaan kerana Alibaba. Jadi mereka menggunakan kaedah yang konon-kononnya yang terbaik lah, yang orang tak tahu, iaitu berkahwin dengan wanita-wanita warga tempatan ini, ya. Jadi dan helah inilah yang digunakan oleh puak-puak warga asing ini untuk menghalalkan mereka membuka perniagaan dalam Malaysia, kerana mereka beranggapan bila berkahwin ni tentu kerajaan tak kacau. Sebab apa? Sebab isteri dia orang sini kan. Dia seronok lah. Jadi bila seronok, akhirnya beribu-ribu yang berkahwin gunakan taktik ini. Bangla guna taktik ini, Pakistan guna taktik ini, Indonesia guna taktik ini, Thailand guna taktik ini, China guna taktik ini, India guna taktik ini. Dan sekarang ni dah bertimbun-timbun puak-puak warga asing yang dah berkahwin dengan wanita tempatan, yang perkahwinan mereka pun diragui, yang kita tak tahu status mereka sebab mereka hanya nak gunakan title isteri itu untuk guna untuk buat lesen perniagaan, gunakan IC, daftar perniagaan, daftar akaun bank, kemudian daftar PBT, Okey, dan berbalik pada soalan dia ni tadi, dia kata macam mana pula anak Sultan Johor kahwin dengan orang putih? Ini pun satu soalan yang memang menjerat leher lah. Saya nak bagi tahu saudara, kita bercakap ni hal buruh, faham tak? Buruh yang bekerja dalam 6 sektor utama, yang bekerja dalam sektor 3D, sukar, bahaya dan kotor di negara ini. Buruh yang datang ke sini melalui ejen, datang ke sini bekerja dalam bidang terbabit selama 10 tahun, kemudian ada disambung lagi jadi 13 tahun, jadi 3 tahun, 13 tahun. Buruh-buruh ini sepatutnya mereka dah habis kontrak, mereka balik, tapi mereka lari daripada majikan. Yang pertama, mereka lari daripada majikan. Yang kedua, ada majikan yang jual buruh ini. Yang ketiga, ada ejen-ejen yang menguruskan buruh ini juga menjual, perdagangan manusia, menjual kepada syarikat-syarikat lain yang nak pakai buruh ini. Dan bila mereka jual, mereka lari, mereka kosong, tak ada dokumen. Mereka masuk ke sini ada permit, tapi mereka lari dan mereka bekerja dalam bidang-bidang yang tidak sepatutnya. Jadi nak menghalalkan cara mereka kahwin. Jadi balik pada soalan dia ni, dia kata macam mana anak Sultan Johor? Saya nak bagi tahu, anak Sultan Johor tu kahwin dengan buruh ke, brother? Mak Saleh yang kamu cakap tu, orang putih tu buruh ke apa? Buruh ke apa? Dia datang sini bekerja ke atau dia kenal kat luar negara?
Ini kena faham. Buruh ni ialah yang bekerja dalam bidang yang kita kata tadi tu. Yang kerajaan ambil masuk, kerja ladang, kerja pembinaan, kerja industri dan sebagainya ni. Tu buruh. Faham tak buruh? Jadi buruh ni ialah pekerja-pekerja yang digajikan oleh majikan-majikan. Tu dia. Kena faham situ sikit. Cuba belajar faham sikit bila saya bercakap. Dan anak Sultan Johor kahwin dengan orang putih. Orang putih tu buruh ke tak? Ni dia kita ulang balik. Ini saya nak bagi tahu. Dia berbeza dengan kamu berkahwin dengan warga asing di luar negara. Kamu berkahwin, contohnya belajar, sama-sama belajar dekat universiti di luar negara, di Amerika, di Britain, di Mesir, di mana-mana lah luar negara ni. Kamu belajar sama-sama dengan dia, kamu kahwin, dan bila kamu kahwin, kamu bercinta. Sebelum kahwin tu kamu bercinta dulu, kamu fall in love, kamu berdating, kamu akhirnya nampak jodoh kamu di situ, kamu berkahwin dengan dia. Jadi bila berkahwin dengan dia, kamu bawa balik dia ke Malaysia. Jadi bawa balik pasangan kamu ni, itu tak ada masalah, walaupun dia adalah lelaki warga asing. Sebab dia bukan buruh, dan dia pula bekerja dalam bidang profesional negara ini, engineer, kerja-kerja bank, jadi lawyer, jadi accountant, dan dia bekerja ataupun dia berniaga bisnes dalam bidang-bidang yang tidak mengganggu ekonomi rakyat Malaysia. Itu dia. Jadi kalau kamu berkahwin, orang yang berkahwin ini dah bercinta daripada awal luar negara, daripada muda, itu lain. Itu lain, saudara. Kena faham. Yang kita persoalkan hari ni, yang tiba-tiba ada ejen cari, you nak kahwin dengan Bangla tak? Bangla offer you 500, you kahwin dengan dia, dia offer you 1,000 sebulan. Pakistan offer you 1,000 sebulan untuk buka satu kedai. Kalau ada 5 kedai, 5,000 you dapat sebulan. You nak kahwin tak? Boleh. Dia budak-budak ni kerja kilang, gaji berapa je tak cukup makan. Suka sangat lah dapat 2-3 ribu daripada warga asing, suka sangat. Setuju lalulah. Ejen yang uruskan, kan? Bukan bercinta pun, tak ada bercinta. Tak ada bercinta, tiba-tiba nak kahwin dengan buruh. Tiba-tiba nak berkahwin dengan buruh warga asing yang tak nak balik ke negara dia ni, yang dah habis kontrak tak nak balik. Ini yang kita persoalkan. Ini yang tumbuh bagaikan cendawan lepas hujan kat negara kita. Sebab tu ya buka kedai habis dalam negara kita ni. Dia kontrol satu blok kedai, sebab dia ada modus operandi dia ataupun taktik dia ni. Itu taktik dia. Dia kahwin tu malah kuat, strong lah. Pihak berkuasa pula bila buat operasi, tengok dia gunakan lesen isteri, dia biar. Hari ni dia tutup, esok buka balik. Dia biarlah. Jadi warga asing nampak inilah jalan untuk mereka senang mencari makan dekat negara kita, iaitu berkahwin dengan wanita tempatan. Biarpun dia tak duduk dengan wanita tu, biarpun dia hanya kenal pada hari perkahwinan je, lepas tu pergi mampu lah. Yang penting boleh buat account bank, boleh buat SSM, boleh buat lesen permit perniagaan, cukup lah. Lepas tu setahun sekali dia jumpa lah. Ini berlaku lah. Dia tak kisah tua ke, umur dah macam nenek ke, dia tak kisah. Sebab dia nak guna perempuan ini, Malaysia ini pula tergoda dengan duit yang ditawarkan. Ini yang kerajaan perlu tahu. Ini yang kita nak benteras, ini yang kita nak dedahkan, ini yang kita bongkar. Kerana kita sayang negara kita, kerana kita tak mahu perkahwinan koboi ini terus berlaku di negara kita hingga merosakkan masa depan generasi kita akan datang. Dia orang kadang-kadang tinggal bini dia ni, bila dia dah habis cukup haul, dia bawa balik duit, bawa balik ni, dia tinggal bini dia dengan hutang bank, dengan jadi janda balik apa semua. Nyanya perempuan-perempuan kita. Ini yang berlaku, saudara. Sebab itu kita terus pertahankan isu ini. Kita minta kerajaan peka ambil perhatian. Ini je cara nak menyelamatkan isu kahwin dengan warga tempatan yang dibuat oleh puak-puak warga asing. Karena itu dulu, kita jumpa lagi. Salam terjah. Selamatkan Malaysia, selamatkan tanah airku.